Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang pertama Rabiul Awal ibu akhir, malam Jabidil Awal sekarang ni, malam yang pertama daripada Jabidil Awal 1443 Hijrah. Kita dapat bersama-sama kembali pada malam ini bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Usulud Dakwah yang dikarang tulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimallahu taala, yang mana kita telah masuk ke dalam bab yang keempat, iaitu sistem Islam. Suka untuk saya ulang semula tentang bab-bab ataupun perkara-perkara yang kita bincangkan dalam kitab Usulud Dakwah ini. Dalam bab yang pertama dulu kita membicarakan tentang objek dakwah ataupun maudhu' kepada dakwah yang kita bawa ini adalah dakwah Islam. Kemudian dalam bab yang kedua membicarakan tentang rukun Islam. Dalam bab yang ketiga kita membicarakan tentang keistimewaan agama Islam. Dan insyaAllah dalam bab yang keempat yang telah kita bincang pun pada pertemuan yang lepas adalah sistem Islam. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, kita sampai dalam muka surat ke-99 yang menceritakan tentang kepentingan akhlak, yang mana dalam bab yang keempat ini, sistem Islam ini, sistem Islam yang meliputi, yang menyuruh ini merupakan ciri-ciri khas yang ada pada agama Islam, iaitu satu ciri-ciri yang meliputi, merangkumi, menyeluruh terhadap hukum hakam dan kehidupan manusia. Inilah Islam. Maka sistem Islam ini tidak ada cacat dan celanya. Dia merangkumi berbagai aspek kehidupan kita, sama ada kita nak mengikuti sistem Islam itu secara betul ataupun kita mengingkarinya, itu atas keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Islam telah menyediakan satu rangka kehidupan yang sungguh lengkap, sungguh baik. Kita saja yang mahu ikut atau tidak. Dalam bab ini kita akan membicarakan ada 6 sistem. Ada 6 sistem. Sistem yang pertama adalah sistem akhlak dalam Islam. Sistem yang kedua ialah sistem masyarakat dalam Islam. Sistem yang ketiga ialah sistem pemerintahan dalam Islam. Yang keempat, sistem ekonomi dalam Islam. Yang kelima, sistem peperangan dalam Islam. Dan yang keenam, sistem kejahatan dan hukuman dalam Islam. Ini satu bab yang panjang. Bab yang keempat, bab yang kelima habis kitab ni, insya-Allah. Tapi bab yang keempat ni membicarakan huraian yang ada 6 sistem ni, panjang cerita dia. Dan malam ini kita sambung dalam sistem yang pertama, iaitu sistem akhlak dalam Islam. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, di mana yang Imam Al-Ghazali rahimallahu taala menyatakan bahawa bawaan sifat jiwa yang mengendap di dalam mendorong atau melahirkan perbuatan tanpa disengaja. Ini akhlak. Akhlak ini apa yang ada dalam diri kita, dia akan keluar melalui perbuatan-perbuatan kita ini, tanpa memikir. Kita tak perlu fikir ni nak buat ni baik ke buruk. Ini sistem akhlak ni. Akhlak dalam Islam ni, dia bermula daripada dalam, baru dia akan keluar. Dia tak mungkin dalam tak okey tiba-tiba luar okey. Dia tidak begitu. Baik, maka akhlak ini sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk perbuatan dan tingkah laku manusia. Maka dan apa saja yang lahir daripada manusia itu sendiri, bahkan dapat kami katakan semua macam tindak tanduk manusia sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada di dalam jiwanya. Ini dasarnya kita hidup ni, memang suka pada perkara-perkara yang baik. Tapi kita lihat ada manusia yang berperwatakan jahat dan berakhlak buruk. Kenapa? Ini semua adalah kehidupan-kehidupan yang mempengaruhi jiwa dia, hati dia, iman dia, yang akan mempengaruhi kehidupan dia. Kalau dia belajar, kemudian dia memahami dan dia menghayati
tentang cara hidup sebagai seorang Muslim, maka apa yang akan dia lakukan mestilah menuruti apa yang telah Islam gariskan dalam kehidupan dia. Itu contoh begitu. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pentingnya akhlak ini dalam untuk memperbaiki manusia dan membentuk manusia itu dengan tingkah laku yang baik. Ini akhlak. Ini adalah akhlak. Sebab itu akhlak ini Nabi SAW, kan, Allah Ta'ala utuskan Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ini, pada diri Nabi ni Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW ni, pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah, iaitu ada contoh suri teladan yang terbaik. Kita nak ikut ke tidak? Itu yang saya katakan tadi, atas ilmu kita, atas iman yang ada pada kita ini, kita nak ikut ke tidak? Sedangkan Islam tu telah menyediakan kepada kita satu rangka kehidupan yang sungguh cantik, sungguh lengkap. Ini satu perbincangan yang kita boleh bincang pada malam ni, insya-Allah. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bagaimana malam ni kita sambung bagaimana kedudukan akhlak dalam Islam. Bagaimana kedudukan akhlak dalam Islam. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Akhlak dalam Islam sangat penting, dan pentingnya ini dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, tujuan risalah Islam ini, Allah Ta'ala utuskan Nabi itu sendiri adalah untuk menyempurnakan dan menyebarkan akhlak yang mulia. Ini kan, Allah Ta'ala utuskan Nabi itu sebagai untuk apa? Untuk menyempurnakan dan menyebarkan akhlak yang mulia. Ini yang hadis biasa kita dengar daripada Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Inilah yang kita tahu, perutusan Nabi SAW bukan sekadar membawa Islam kepada kita hari ini yang kita nikmati Islam sejak lahir, tetapi Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita tengok tentang sejarah bagaimana Nabi lahir Nabi di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah, kan, apa saja keburukan yang tidak dibuat oleh masyarakat Arab jahiliyah ini. Dia bukan tak maju, tapi dia jahil dari sudut agama, kan, dia syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jahil. Bukan bermakna dia tak maju. Kalau nak kira dia maju, hebat dah orang Quraisy ni, kan. Kemajuan hidup tu dia telah capai, tetapi dia berada dalam kelompok manusia zaman jahiliyah, zaman yang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertuhankan kepada hawa nafsu. Maka Nabi lahir di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah, kan, dan Allah utuskan Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak Nabi ini bukan sahaja dilihat setelah Nabi SAW menjadi Rasul, tetapi akhlak Nabi ini sejak daripada dia kecil. Masyarakat Arab jahiliyah yang buruk itu pun sudah nampak dah Nabi ni seorang pemuda dari kalangan Quraisy yang baik, yang boleh dipercayai, sehingga digelarkan kepada Nabi Al-Amin. Ini memang Allah utuskan Nabi itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehinggalah Islam tu berkembangnya Islam itu, kan, menurut jumhur pendapat ulama mengatakan bahawa berkembangnya Islam itu adalah di atas kecantikan akhlak Nabi SAW dan para sahabat. Ini yang Nabi didik para sahabat dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka kedudukan akhlak dalam Islam ni dari satu sudut, segi yang pertama adalah daripada tujuan risalah Islam itu sendiri yang Allah utuskan Nabi sebagai untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang kita sambut Maulid Rasul setiap tahun, sambut Ma'al Hijrah setiap tahun, yang kita membicarakan tentang Nabi ni saban hari, saban minggu, saban bulan, kan. Apa saja kitab-kitab yang kalau kita buka, kita mendengar majlis-majlis ilmu dalam masjid, dalam surau dan di mana-mana, kan, tidak menyebut Nabi SAW. Semua saja beriring rapat dengan Nabi SAW.
Pokoknya adakah kita nak mengikut utusan Allah Nabi SAW itu yang menyempurnakan akhlak, kita nak mengikuti akhlak-akhlak Nabi yang baik. Itu satu persoalan untuk muhasabah pada diri kita bersama. Hari ni kita dah hidup berapa lama dah tuan-tuan yang Allah SWT? Ada di kalangan kita, ayah-ayah saya ni mungkin dah bersara, dah 60 tahun, 70 tahun, ada yang 50-an, ada 40-an, mungkin ada 30-an, kan, hidup kita ni. Dalam keadaan setiap tahun tu kita menyambut Maulid Rasul, setiap hari kita dengar kuliah yang menyebutkan tentang keelokan akhlak dan budi pekerti Nabi SAW. Sejauh mana kita ikut akhlak Nabi SAW? Kalau tidak semua pun, kan, kita tidak mengabaikan semua sekali dalam kehidupan kita tanpa akhlak. Malah kita sekarang ni pun, kalau kita ada orang yang berakhlak tak baik, cukuplah kalau dia tu menipu, kan, cakap tak pernah yang betul, bohong dia cakapnya. Contoh begitu. Tu yang saya sebut dulu kan. Masa saya mula-mula masuk pusat serenti dulu, lapor diri, bos saya cakap, "Ustaz, dekat sini kalau 10 pelatih cakap, 11 jangan percaya." Tu sekali nak menggambarkan buruknya akhlak tu, kan. Saya pun terperanjat, takkan macam tu saya kata, kan. 10 dia cakap, 11 jangan percaya. Bila saya masuk, depan saya ni 450 orang. 450 orang, 420 orang Islam. Berapa puluh orang dia, dan 30 orang, 40 orang lebih kurang gitu saja yang bukan Islam, antara China dan India. Bermakna daripada 400 lebih orang itu, apa saja akhlak buruk yang mereka tak buat. Apa yang akhlak buruk yang mereka tak buat? Derhaka pada mak bapak, kan? Berjudi, minum arak, berzina, merompak, mencuri, membunuh, kan, pukul bini, rogol anak. Apa yang tak buat? Nak menunjukkan betapa terperanjatnya saya masa tu lah. Peranjat, ya Allah, macam gini tengok rekod-rekod dia orang tu. Tengok rekod satu-satu, sebab kita nak kenal perwatakan dia orang ni, kita tengok rekod dia, kan. Rekod dia ni pembunuh, penembak tepat, penyelam berlesen. Ni semua ada, pakar-pakar semua. Pakar buat bom pun ada dalam tu, kan. Dulu askar, tentera, pakar buat bom, ambil dadah, kena buang kerja. Dah mula dah buat jahat, kan. Ini akhlak. Ya Allah, buruknya akhlak umat aku. Patutlah ramai orang dekat universiti ni, ramai orang perempuan, tak ramai orang lelaki. Rupanya orang lelaki dia ada universiti lain, Universiti Pusat Serenti, kan. Sampai sekarang ni dah masih ada lagi, tuan-tuan, walaupun dulu cubaan untuk merubah Pusat Serenti kepada Cure and Care, kan. Tapi tak berjaya. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, ini akhlak. Maka kita nampak orang tu akhlak teruknya, kan, kita pun tak suka. Tak suka kita pada akhlak yang buruk itu bukan tanda kita baik, tidak, tapi sifat nature pada kita tu. Sifat semula jadi pada kita tu, bila ada orang yang jahat, kan, kita akan anggap ni akhlak dia tak baik, akhlak dia buruk. Memang itu, kalau bukan Islam pun, kan, apalah orang Islam ni kata dia akhlak buruk, padahal dia tu kafir. Kalau ikutkan akidah lagi teruk daripada kita, kan. Tapi dia tengok, sebab kita menilai orang buruk bukan sebab kita baik, tetapi memang sifat kemanusiaan itu, dia tahu benda baik mana baik, mana jahat, mana kaca, mana permata. Itu akhlak. Yang kedua, definisi agama Islam itu sendiri dihubungkan dengan akhlak yang baik. Definisi agama Islam tu, Islam itu satu agama yang dihubungkan sangat berkait rapat dengan akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma ad-din?" Dia kata, Nabi, dia tanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah agama itu? Agama yang Nabi bawa ni, apakah agama? Ad-din tu apa?" Faqala Rasulullah SAW, Nabi jawab, agama itu husnul khuluq. Agama itu adalah baiknya akhlak.
Agama itu adalah akhlak yang baik ataupun baiknya akhlak. Ini kalau orang datang jumpa kita, dia bukan Islam, kalau dia tanya Islam tu apa, Islam itu kita boleh jawab, Islam itu adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq. Islam itu husnul khuluq. Islam tu adalah akhlak yang baik. Tapi kalau kita akhlak tak baik, agak-agak kita nak tak cakap pada orang yang bukan Islam, Islam tu apa? Kita katakan Islam tu agama. Kita tak cakap Islam itu adalah akhlak yang baik. Bila akhlak yang baik, dia akan kata orang Islam pun ramai akhlak tak baik. Ini yang hari ini pengaruh kepada Islam itu tercemar dengan sebab akhlak-akhlak kita yang tak baik. Cukuplah tuan-tuan, kalau akhlak tak baik ni, saat azan berkumandang, kita duduk kat rumah, kita duduk kat kedai, kita duduk kat mana sekalipun, kita tak berganjak daripada terpanggil untuk datang solat berjemaah. Itu sudah cukup kalau dikatakan kita akhlak tak baik. Kalau panggilan Allah pun kita tak sahut, agak-agak dengan sesama manusia macam mana? Ini kita kena renung bersama, kan? Kalau panggilan Allah tu, walaupun suara Bilal azan, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, marilah solat, kan? Kita pun duduk tepi padang, duduk tepi warung, duduk tepi rumah, duduk tepi sungai, mancing dan sebagainya, relax, yang macam tak ada apa-apa, kan? Sudah cukuplah itu gambar kita mempunyai akhlak yang tak baik. Kalau panggilan Allah pun dia tak sahut, macam mana agaknya dia nak sahut panggilan manusia dengan cara baik? Ini pandangan pada mata orang baik. Tapi mata orang yang dia pun tidak berakhlak, dia akan cari geng yang macam tu juga. Geng yang sabu. Sama je. Ini contoh begitu. Dulu saya nak buat misal kan tuan-tuan. Orang yang merokok, dia taklah kawan dengan orang yang tak rokok ni. Kalau dia duduk pot-pot dia kan, kursus-kursus ke mana-mana ke kenduri kenara ke apa, tuan-tuan tengok kan. Kalau dia merokok, dia tak akan cari geng orang yang tak merokok, dia akan cari geng yang sama-sama merokok. Betul tak Pak Bilal? Ke salah saya cakap ni? Kalau salah minta maaf lah kan. Dah tengok kan. Tu. Dia akan cari pot-pot. Kalau kat sekolah, kat mana-mana ke tempat-tempat kerja, dia ada pot merokok. Sudut merokok, dia ada pot-pot dia. Pot-pot tu geng-geng dia masuk. Kan, takkan dia nak ajak geng, Ustaz, jom Ustaz rokok sekali Ustaz. Takkan dia tak akan cakap punya. Sebab dia tahu dah Ustaz tak merokok. Tapi kalau Ustaz tu jenis merokok, dia akan geng sama satu pot juga kan. Ini tuan-tuan, akhlak dia akan membezakan kita ni, orang Islam yang betul-betul mengikuti apa yang acuan Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Sebab itu definisi Islam dia sangat dihubung kaitkan dengan akhlak yang baik. Itu yang kedua. Maka kata Syekh Abdul Qadir Zainal rahimahullah ta'ala, kesemua yang telah kami kemukakan di atas menunjukkan bahawa akhlak yang baik itu adalah salah satu tiang tonggak agama. Kata Syekh Abdul Qadir Zaidan, akhlak itu tiang kepada tonggak agama. Tiang kepada tonggak agama. Sebab itu pepatah Arab ada sebut tuan-tuan mata Allah SWT kan, quwwatul ummah fi akhlaqiha. Kekuatan ummah itu terletak pada akhlak dia. Kalau kita, masyarakat kita ni, ummah kita ni orang Melayu kan, contoh, kalau boleh saya sebut begitu, kekuatan Melayu itu, kemuliaan dia terletak pada akhlak dia. Itu yang pepatah Arab ada sebut quwwatul ummah fi akhlaqiha. Kekuatan ummah, sesatu ummah itu pada akhlak dia. Iza fukidat akhlaquha tazulul ummah. Apabila gugurnya akhlak-akhlak mereka, bercerai akhlak daripada diri mereka itu kan, maka hilanglah umat itu. Hilanglah keizahan dia, kemuliaan umat tu hilang, orang tak akan pandang. Sebab itu akhlak ni salah satu daripada sifat yang melahirkan umat yang bertamadun dan dihormati. Ni akhlak. Kalau tengoklah, kalau Malaysia ni tuan-tuan, kalau rakyat kita semua ni
Dia akhlak macam kita semua, macam tuan yang datang sembahyang masjid kan, akhlaknya baik, budi bahasanya bagus, tingkah lakunya pun cantik, budi apa yang keluar daripada mulutnya semua baik-baik kan, orang akan hormat kan. Kalau nak datang tempat yang sejahtera kan, yang segar amat, datanglah Segamat. Tu yang ada Segamat sejahtera, bersih dan segar tu kan. Contoh begitu. Kalau lah coran kata itu dapat diaplikasi dalam kehidupan kita dengan segarnya akhlak, dengan sejahteranya akhlak, kalau nak tengok masyarakat yang paling baik, datanglah Segamat. Sebab orang Segamat semua berakhlak. Allahu akbar. Kalau sampai tahap macam tu kan, hebatlah Segamat ni. Contoh begitu. Tapi kalau orang kata alah, tak payahlah pergi Segamat tu kan, tak selamatnya, nama je Segamat, segar amat tu, tapi tak selamat kita kat sana kan. Bersepah-sepah orang jahat, orang menipu sana, orang merompak sini, orang mencuri sini, tak selamat. Letak selipar dekat masjid pun selipar hilang. Contoh begitu. Kalau lah begitu keadaannya, orang kan datang Segamat, orang takut. Sebab itu akhlak ini dia melahirkan umat yang bertamadun dan dihormati. Cukuplah kalau negara kita Malaysia ni, kalau saya nak kaitkan dengan Malaysia ni kan, negara Malaysia ini sifar rasuah. Dari sudut kepemimpinannya, rakyat dia sifar rasuah kan. Dunia akan pandang Malaysia sebuah negara yang baik. Pelabur-pelabur pun yakin nak melabur dekat negara Malaysia, sebab dia tahu kalau dia nak melabur, tak ada orang yang kaki rasuah. Nak labur boleh 10% kata dia kan. Habis. Jadi ini dia menaikkan martabat kita sebagai sebuah negara Islam kalaulah kita dapat berakhlak dengan akhlak baik. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam perjanjian Hudaibiyah, ini sirah kan, sirah yang tidak akan dipadam kan. Kita tengok dalam perjanjian Hudaibiyah, kalau sahabat-sahabat tengok Nabi bersetuju tanda tangan perjanjian Hudaibiyah ni, ya Rasulullah, ini tak adil. Kalau boleh bahasa saya cakap ni, tak adil kan. Sebab kalau ada orang Mekah yang lari ke Madinah, orang Madinah kena pulangkan ke Mekah, Nabi kena pulangkan. Kalau ada orang Madinah yang lari ke Mekah, maka dia tak pulangkan orang Madinah ni, duduk dekat Mekah. Lari situ saja perjanjian, orang kata tak adil. Tak adil. Genjatan senjatanya dan sebagainya yang nak seolah-olah nampak berat sebelah. Tapi Nabi SAW bijak Nabi SAW. Sebab apa? Ada di kalangan mereka orang Mekah yang tak suka dengan orang Mekah ni, dia lari ke Madinah. Sampai ke Madinah, Nabi layan dengan baik. Kata Nabi, kita dah ada perjanjian, kamu baliklah ke Mekah. Mekah tu tempat kamu kan. Dia balik ke Mekah, dia pulang balik ke Mekah. Dia bawa cerita orang Madinah sangat baik akhlak dia. Cakap boleh mulut. Itu belum ada WhatsApp masa tu. Kalau ada WhatsApp sekejap je kan. Bila Nabi dengan akhlak yang baik, Nabi pulang balik orang Mekah yang lari ke Madinah kan, pulang balik, maka dia akan cakap orang Madinah bagus, layan dia dengan akhlak yang baik kan. Nabi pun sangat baik akhlak dia akan cerita ke orang Mekah. Mekah. Orang Madinah yang masuk ke Mekah ataupun lari ke Mekah kan, orang Mekah tak pulang, dia balik ke Madinah. Tak pulang. Dia duduk dekat Mekah. Dia duduk kat Mekah, dia pun cerita tentang bagaimana baiknya Madinah. Ini akhlak. Maka tersebar di kalangan Arab Mekah tu tentang kebaikan Islam. Islam di Madinah sangat baik kan, kehidupan dia bagus, ekonomi dia cantik kan, masyarakat dia bagus. Jadi orang-orang Mekah ni sudah membicarakan tentang bagaimana Madinah ni sebuah negara yang baik. Ketika itu. Sebab itu perjanjian Hudaibiyah itu salah satu daripada lambang bagaimana Islam itu sangat mementingkan akhlak, dan Nabi sangat menjaga perjanjian. Nabi sangat jaga perjanjian, tidak menumpahkan darah, tidak memulakan peperangan dan sebagainya. Ini salah satu daripada akhlak yang ada dalam sebuah negara Islam. Sebab itulah Islam itu merupakan salah satu tiang tonggak agama yang mesti diperbuat demi tegaknya agama, kata Syekh Fatih Yakan rahimallahu ta'ala.
Yang ketiga, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ialah akhlak adalah untuk memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat. Ini kedudukan akhlak dalam Islam. Bila kita tahu ni, kita akan usahakan diri kita untuk jadi orang yang berakhlak. Kalaupun tak perfect 100% akhlak kita, paling tidak pun kita antara orang yang belajar untuk belajar menjadikan kita orang-orang yang berakhlak dan beradab. Maka akhlak adalah memberatkan timbangan, kan? Sabda Nabi SAW, "Athqalu ma yudha'u fi mizan yaumal qiyamah taqwallah wa husnul khuluq." Kata Nabi, yang memberatkan apa yang diletakkan di timbangan pada hari kiamat adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini, kalau kita hidup kat dunia dengan akhlak yang baik, dia memberatkan timbangan kita ke akhirat esok. Sebab itu salah satu daripada yang memberatkan timbangan, kita sangat murah dengan memaafkan orang. Orang buat kita, orang caci kita, orang hina kita, orang fitnah kita, tuan-tuan, kan? Sakit hati ni, remuk hati kita ni sebab orang buat dajal kat kita. Bahasa dajal kan, orang buat pedajal kat kita ni, orang marah kita. Tapi satu, ada akhlak yang sangat baik yang Islam anjurkan pada kita, ialah kita memaafkan. Saat kita memaafkan dia itu, kan, kita sedang melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu nilai akhlak. Yang benarlah kata Nabi SAW, yang ada yang kita baca pada malam ini, athqalu ma yudha'u fil mizan, kan, sesuatu yang memberatkan apa yang diletakkan di timbangan pada hari kiamat nanti adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sekarang kita susah nak maafkan orang, kan? Susah. Kita ingat dia dulu dia pernah buat jahat kepada kita, sampai bila-bila dia jahat. Salah tu, tuan-tuan. Jangan. Saya ajak diri saya dan yang dengar kuliah malam ni, kan, kalau dia dulu pernah buat jahat kepada kita, tak semestinya Allah takdirkan dia jahat sampai mati. Tak, kan? Maka ketika dia cuba buat baik dengan kita, sama-sama nak membangunkan Islam, maka kita jangan anggap kau dulu jahat, ni jahat, toleh kawan dengan aku orang baik-baik, aku ni orang kayangan, kau ni orang bawahan. Tak ada. Kita bagi peluang, kita bagi peluang, husnuzan, sangka baik pada orang yang dah taubat, dia untuk memulakan kehidupan yang baik. Kita kena bantu dia, mungkin satu hari nanti dia lebih baik daripada kita. Ini yang kita nak dalam kehidupan kita, begitu akhlaknya kita begitu. Kalau dia jahat, dia buat baik dengan kita sebab ada tujuan-tujuan jahat, itu kita serahkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kan Nabi ajar kita zikir tiap-tiap hari, kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Amalkan ni, kan? Dia ada dalam akhir daripada surah Taubah. Betul tak? Kalau silap saya minta maaf, kan? Yang laqad ja'akum rasul, surah Taubah, kan? Ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bacalah, tuan-tuan, pagi petang. Saat kita membaca dan kita menyerahkan diri kita pada Allah, dan Allah menolong kita, apa pun usaha jahat manusia kepada kita, dengan izin Allah tidak akan berjaya. Tidak akan berjaya. Ini yang kita bergantung pada Allah. Ni COVID kita tak berakhir lagi, tuan-tuan. Tidak berakhir. Walaupun Johor ni telah usaha persembahkan kepada Sultan untuk semayang softkan rapat-rapat ni, kan, rapatkan soft. Rindu rasanya hati ni, ya Allah Akbar, agar kita dapat semayang rapat soft. Kita orang sufufakum fa inna taswifakum min tamamis solah, kan, luruskan soft, rapatkan soft. Kita dah hilang nikmat itu bertahun dah, 3 tahun, tuan-tuan, kan. Lepas semayang dapat bersalaman, berselawat sambil bersalam, kita hilang dah tu. Kita tak dapat nikmat dah tengok wajah sahabat-sahabat kita senyum.
Tengok Haji Kassim senyum pun saya susah nak tengok seorang dia. Kan? Dia cuba pakai topeng semua. Kan? Semua pakai topeng susah nak nampak senyuman, walaupun senyum itu sedekah. Kan? Sinis sekalipun senyum itu sedekah. Kita tak dapat lihat dah pada wajah saudara-saudara kita ni. Kan? Tapi macam mana kan, Sultan belum berkenan lagi kan. Yang wilayah Persekutuan, Mufti Persekutuan dah hantar dah juga memo pada Yang di-Pertuan Agong untuk rapatkan soft kan. Sepatutnya 1 bulan 12 yang lepas ni diisytiharkan endemik kat Malaysia ni, bukan pandemik lagi. Tapi kes-kes yang ada hari ni belum menyelamatkan kita untuk pergi kepada endemik. Itu keadaannya. Sama ada itu perancangan musuh ke apa, itu cerita lain tuan-tuan. Cerita kita hari ni bagaimana kita nak jaga diri kita ni ikhtiar secara klinikal, secara zahir satu bab, tetapi pada Allah jangan tinggal. Sebab dia makhluk. Covid ni makhluk kan, yang kita tak nampak. Covid itu makhluk yang kita tak nampak. Maka oleh kerana kita tak nampak dan kita ni orang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib, orang beriman ni percaya pada perkara gaib, maka benda yang kita tak nampak kita serah pada Allah. Allah yang Maha melihat. Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Serah pada Allah. Maka kalau ada orang buat jahat pada kita, kita serah pada Allah. Kita tak tahu tujuan niat hati dia macam mana. Tapi kita sebagai orang Islam, bila dia dulu jahat, dia tunjukkan balik kepada taubat dan kembali kepada baik, kita bagi pengharapan pada dia dan kita raikan dia untuk dia berbuat baik. Nah, ini Islam. Islam dia memberatkan timbangan kebaikan seseorang itu pada hari kiamat. Ini akhlak yang sangat baik. Dalam hadis Nabi yang lain juga sebut aktsaru ma yudkhilun nasa ilal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sama juga taqwallah wa husnul khuluq, tapi depan dia itu aktsaru ma yudkhilun nasa ilal jannah. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah taqwallah. Itulah yang hari Jumaat Imam pesan, ittaqullah, bertakwa pada Allah kan. Kita je yang tak apa yakin nak takwa pada Allah ni kan. Tu keadaan kita. Dan wa husnul khuluq, dan baik ini budi pekerti. Ini suatu benda yang kita kena sebarkan bersama tuan-tuan. Sebab itu usul dakwah, kitab usul dakwah Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimahullah taala ni kan, kita baca, kita dengar, adalah bertujuan untuk apa? Untuk kita melaksanakan, untuk kita mentadbikkan kan apa yang ada dalam kitab ini dalam kehidupan kita, untuk melebarkan lagi dakwah, melebarkan lagi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, yang kita akan dapat pahala sampingan, pahala-pahala yang mendatang ni kan. Dengan kita berakhlak baik, kita akhlak baik saja kan, pahala dah ada dah. Pahala tu sudah ada, senang kan. Ini contoh yang kita boleh ikuti. Perkara yang keempat, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang beriman selalu mengutamakan akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis diterangkan, qila ya Rasulullah ayul mu'min afdalu imana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqa. Ni satu lagi yang Nabi SAW nyatakan pada kita apabila ditanya, wahai Rasulullah, orang-orang mukmin yang mana yang paling baik, yang paling utama? Para sahabat tanya pada Nabi, orang mukmin yang macam mana yang paling utama, yang paling afdal, yang paling baik? Maka Nabi SAW jawab, orang-orang yang akhlaknya yang paling baik, ahsanuhum khuluqa, orang-orang yang mempunyai akhlak yang paling baik. Ini orang-orang beriman, dia mengutamakan akhlak yang baik kan. Tuan-tuan dulu terima menantu macam mana? Saya belum lagi. Ayah saya yang pernah terima menantu, sama ada menantu lelaki ke menantu perempuan tak kisahlah kan. Bila dah dapat menantu dah? Satu kan? Dua dah? Alhamdulillah kan. Macam mana kriteria kita menilai menantu kita tu? Sebab kayanya ke? Sebab tampannya ke? Handsomenya kan? Ataupun ternama ke dia? Kan? Dia datang Minang ni anak Tan Sri kan. Kalau saya tolak rugi, saya berbesan, tak dapat besan dengan Tan Sri. Kerana itu kita terima.
Ataupun kita menerima menantu kita sebab akhlak. Habis ustaz, macam mana ustaz? Saya duduk Segamat, dia duduk Kuantan. Mana saya tahu akhlak dia. Sabar, jangan terburu-buru menerima menantu. Kan? Dia kerja kat mana? Oh, dia kerja di Hospital Segamat, contoh. Kita ni orang KL ataupun kita ni orang Kedah. Anak kita berkawan pula dengan orang Segamat. Kerja kat mana menantunya? Kat Hospital Segamat. Kan? Carilah orang Hospital Segamat tu, siapa yang kenal Sidik. Jumpa pula Ustaz Zairul, contoh itu kan. Ustaz, cuba tengokkan ni nama si Pulan-Pulan ni, kan, macam mana akhlak dia. Jarang kita buat macam tu, tuan-tuan. Jarang buat macam tu. Dek, macam mana Ustaz? Ustaz duduk hospital kan, Ustaz mesti kenal dia macam mana. Tu kan keadaannya. Maka kita tengoklah akhlak dia tu harian, akhlak harian. Kalau akhlak dia tu waktu azan zuhur, Allahu Akbar, kan. Waktu zuhur sekarang pukul 1 hingga pukul 2 tu waktu rehat. Pukul 1, pukul 2 tu waktu rehat. Adakah dia pergi makan dulu, lepas makan pergi semayang, ataupun pergi makan tak habis-habis sampai pukul 2 baru masuk kerja tak semayang, kan? Itu kan akhlak. Nampak? Jadi tak adalah alasan bila dapat menantu, dah jadi menantu macam mana ustaz, baru saya tahu menantu saya tu hantu. Dah terlambat dah. Macam mana? Ini satu saya sebut ni tuan-tuan, tak ramai di kalangan masyarakat kita, bukan tak ada, tak ramai di kalangan masyarakat kita ni apabila nak terima menantu, dia tahu anak dia berkawan dengan siapa, kan. Jangan tanya anak kita macam mana bakal suami kau tu. Pada ketika itu dia memang cakap confirm baik. Sebab ketika dia duduk, kalau dia keluar berdua pun, kan, kalau dia nak kentut pun dia akan tahan kentut dia tu. Kalau nak kentut dah, dia akan tahan. Sebab nak jaga image tu, kan. Tapi lepas kahwin macam bersepah-sepah kentut. Ini akhlak. Ini akhlak. Sebab tu kalau nak jadi menantu, jangan tanya anak. Anak kita confirm, kau cakap baik dia punya boyfriend, girlfriend dia tu, kan, bakal suami dia tu, bakal isteri dia, akan cakap baik. Kita akan tanya siapa yang berkawan. Kan? Kalau tuan-tuan nak kenal saya, tuan-tuan tanya siapa saya berkawan. Kan, kawan yang baik lah, kan, bukan kawan yang musuh. Kawan musuh dia akan cari kelemahan kita. Kawan yang baik, kawan ni siapa yang kita berkawan, kawan itulah yang akan bercakap pada kita. Ni contoh begitu. Jadi tuan-tuan dimati Allah SWT, begitu juga yang lain-lain. Begitu juga dengan lain-lain, kan. Tuan-tuan nak pilih pemimpin dalam negara kita ni sebab negara demokrasi. Tuan-tuan nak memilih bukan semacam pangkah aja, dah lah lepas tanggungjawab aku, tak. Tuan-tuan kena tengok apa dia buat, dengan siapa dia berkawan, macam mana kehidupan dia. Sebab kalau pemimpin tak semayang, macam mana dia nak mimpin rakyat dia untuk masuk syurga Allah SWT? Takkan. Kalau pemimpin itu suka cakap bohong, menipu orang sana, menipu orang sini, tiba-tiba nak angkat dia jadi pemimpin, agak-agak dia boleh pimpin kita tak untuk dapat redha Allah SWT? Pun tak juga. Sebab itu akhlak tu main peranan. Sebab itu tengok macam mana dia, kawan dia, macam mana kehidupan dia, baru kita nampak akhlak dia yang baik. Bagi kita, kan, bagi saya nampak orang tu borang alik datang masjid, baiklah dia. Sebab yang tak baik lagi ramai. Yang tak baik lagi ramai. Nampak dia ulang alik ke masjid tu, baiklah. Alhamdulillah, dia ingatlah juga Allah. Dia letaklah juga dahi dia ni kepada tapak kaki tempat dia sujud ketika dia sujud. Sujud juga dia kepada Allah. Bagi saya macam tu saja, kan. Macam mana ustaz orang ni? Bagus, saya kata, kan. Tiap waktu semayang memang dia ada semayang. Kalau saya kat hospital, tiap waktu zuhur asar dia memang ada dah semayang berjemaah. Selalu sangat berjemaah dengan saya, memang dia baik. Ya ke ustaz dia gini-gini? Itu saya tak tahu. Yang saya tahu dia datang semayang. Sebab yang tak datang semayang lagi ramai daripada dia. Kan? Itu jawapan saya lah, kan. Mudah je. Yang tak semayang lagi ramai. Yang semayang ni belum tentu Allah Ta'ala terima amal kita. Yang tak semayang tu macam mana? Tuan-tuan, kan, saya sebut dulu dah, yang kita semayang ni belum tentu masuk syurga lagi ni. Ada orang cakap-cakap, alah, orang semayang pun belum tentu masuk syurga, kata dia, kan. Iyalah, orang semayang belum tentu masuk syurga. Yang tak semayang confirm neraka. Tu yang tak semayang. Ni keadaannya. Bagi kita, bagaimana mengikut Syekh Abdul Qadir Zaidan dalam kitab ni menyatakan bahawa, kan, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, orang mukmin yang macam mana yang paling utama kalau kita nak berkawan, macam mana orang mukmin, ciri-ciri kawan kita yang kita nak berkawan dengan dia. Maka Nabi dah jawab dah.
Kita dia tak ikut Nabi kan. Nabi jawab dah, orang-orang yang akhlaknya yang paling baik, berkawan dengan dia, orang-orang yang akhlak baik, maka kamu pun akan tempias dapat kebaikan. Ini tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab tu ada kawan-kawan kan yang nak carikan jodoh, cakap dengan saya, "Ustaz, carikan saya jodoh, tapi jangan baik sangatlah Ustaz, orang biasa-biasa saja." Agak-agak betul tak statement dia macam tu kan? Saya katalah, awak nak kahwin ni kan nak sampai syurga, kan nak cari suami, nak cari isteri kan, carilah orang yang baik. Orang baik. Kalau dia suami yang baik, suami yang boleh pimpin kamu sampai ke syurga Allah. Kan? Suami yang boleh jadi imam kepada kamu, suami yang boleh mengajar kepada kamu, suami yang baik. Kalau kamu nak suami yang biasa-biasa, sedangkan kamu pun biasa-biasa kan, kalau nak dapat yang terbaik, susahlah saya kata kan. Jarang isteri boleh pimpin suami, jarang ada. Tapi jarang isteri yang baik dapat suami yang biasa-biasa, dia boleh bimbing suami dia kan. Suami yang mu'allaf, ramai yang kita tengok suami Islam dia akan kahwin dengan isteri mu'allaf. Dia boleh bimbing di situ kalau kebaikan. Tapi jarang kita jumpa kan suami isteri yang solehah kahwin dengan lelaki mu'allaf, dan dia berjaya bawa suami dia itu cari orang yang baik. Ada, tapi jarang kita dengar kan. Sebab lain, power perempuan dengan power lelaki ni berbeza. Sebab tu kalau nak cari suami yang baik kan. Daripada dapat suami tapi kita hidup macam tak berumah tangga, buat apa? Sebagai contoh kan. Ni keadaannya. Ni yang berlaku kat hospital minggu lepas ni kan. Sampai lahir anak zina, tuan-tuan, Allah SWT. Sebab dapat laki tak baik, dapat suami tak baik. Dalam tak baik suami tu 5 orang anak. Dalam masa tu suami tak baik tu 5 orang anak. Dalam dah sampai ke 5 orang anak ni, dah tak tahan dengan sikap suami yang tak baik itu kan. Dalam proses bercerai, dan tunggu-tunggu proses bercerai, dia pula buat pair dengan orang lain, beranak pula, lahir anak zina pula kan. Ini suatu benda yang dia kata suami dia tak baik, tapi dia pun tak baik. Maka dua-dua tak baik, macam mana nak dapatkan satu yang baik? Sedangkan kalau teori matematik kita kan, positif campur negatif. Itu teori kan. Positif campur negatif. Jadi dalam kehidupan pun kadang-kadang dia berpengaruh juga. Positif campur negatif, dia takut natijah dia adalah negatif. Sekarang ni orang suka negatif, tak suka positif. Bila ujian test COVID test dia negatif, alhamdulillah kan. Dan negatif dia sebut alhamdulillah. Bila positif, masya-Allah kan. Orang zaman sekarang ni takut berubah kita punya cara fikir. Positif sampai kepada COVID pun positif kita tak suka. Dalam orang tu baik pun kita tak suka orang tu. Bahaya tuan-tuan, jangan macam tu. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.